Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi Ustazah Linda. Jumpa sama-sama dengan Ustazah. InsyaAllah Ustazah akan menerangkan kepada anak-anak semua tajuk yang ke-21. Okey, sifat mazmumah meracuni hati. Okey, sifat mazmumah meracuni hati. Mari kita lihat objektif PDPC kita pada hari ini. Okey, maksud, dalil dan contoh. Okey, cara meninggalkan sifat mazmumah, hikmah meninggalkan sifat mazmumah. Okay, sebelum tu kita lihat spektrum ilmu daripada Imam Al-Ghazali menyenaraikan ada 10 sifat mazmumah. Sifat mazmumah ni sebagaimana yang kita tahu lawan kepada sifat mahmudah. Okey, yang pertama banyak makan dan minum, yang kedua pemarah, kasih harta iaitu bakhil, hati terpaut pada dunia, bangga diri, banyak berkata yang sia-sia, hasad dengki, cinta harta dan pangkat, bersikap sombong dan menunjuk-nunjuk. Ini Imam Al-Ghazali menyenaraikan kepada kita 10 sifat mazmumah. Okey, kita lihat yang seterusnya yang akan kita pelajari dalam buku teks ini. Maksud sifat mazmumah ialah sifat dan tingkah laku keji yang berlawanan dengan syarak. Keji ni tak elok lah. Negatif. Berlawanan dengan syarak. Okey, apa yang akan kita tengok atau kita pelajari adalah riak, ujub dan juga hasad. Riak, ujub, hasad. Kita lihat satu persatu. Okey, riak itu apa? Riak ialah lakukan amalan untuk dilihat dan dipuji orang lain. Dia buat sesuatu amalan hanya semata-mata untuk orang lihat dan orang puji. Okay, maksudnya dia buat kebaikan itu bukanlah untuk mendekatkan diri kepada Allah atau ikhlas kerana Allah, tetapi semata-mata untuk dilihat dan dipuji orang lain. Itu riak. Okey, apa dalil nakli dia? Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ma'un ayat 4 hingga 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un. Sadaqallahul azim. Maka kecelakaan yang besar bagi orang yang solat, iaitu mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan solatnya. Juga bagi orang-orang yang berkeadaan riak dalam ibadat dan bawaan. Okey, Allah dah sebut dekat sini orang yang riak, fawailul lil musallin, maka kecelakaan yang besar. Okey, kita lihat contoh riak. Okey, lakukan solat sunat hanya ketika berada di hadapan orang ataupun bersedekah kerana mengharap pujian manusia. Okey, dua-dua ni amalan baik, tetapi salahnya di mana? Kerana amalan yang dilakukan ini untuk dilihat dan dipuji orang lain. Okey, bersedekah bagus, tetapi tidak ikhlas, sebab bersedekah itu hanya untuk mengharap pujian orang. Solat sunat, bagus, amalan baik. Tetapi, solat itu ketika di hadapan orang sahaja. Okay? Itu contoh riak. Kita lihat pula yang seterusnya ialah ujub. Apa maksud ujub? Ujub ialah merasa atau berasa bangga dengan amalan dan kelebihan pada diri sendiri. Okay? Kita ada kelebihan yang Allah kurniakan, kita rasa bangga. Okay, sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 25, iz'ajabatskum kasratukum falam tughni ankum syai'a.
Iaitu semasa kamu berasa megah dengan sebab bilangan kamu yang ramai, maka bilangan yang ramai itu tidak mendatangkan faedah kepada kamu sedikit pun. Okey, nak lihat kat sini merasa bangga tapi tak ada apa pun yang ada pada dia. Okey, contoh rasa bangga dengan kehebatan ilmu yang dimiliki. Okey, dia ilmu banyak, mungkin Allah beri dia kelebihan kepandaian lebih daripada orang lain, dia rasa bangga. Okay, dia tak akan dapat apalah. Okay, ataupun dia rasa diri dia lebih soleh berbanding orang lain. Ini adalah sifat mazmumah yang kedua, iaitu ujub. Kita lihat yang seterusnya ialah hasad. Okey, apa hasad ni? Hasad inilah perasaan dengki melihat kelebihan yang ada pada seseorang dan berharap kelebihan itu akan hilang daripadanya. Dahsyat perasaan dengki ni. Okey, sebagaimana dalil larangan dia, firman Allah dalam surah Al-Falaq ayat ke-5, wa min syarri hasidin idza hasad, dan daripada kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengki. Okey, apa contoh hasad? Rasa dengki dengan rakan yang memiliki kekayaan, harta, pangkat dan berharap agar dia jatuh miskin. Yazubillah min zalik, kita ada perasaan ini ya. Kita dah lah dengki. Okey, melihat orang kaya, orang ada harta, orang ada pangkat, dan kita berharap pula orang tu jatuh miskin. Sangat dahsyat teruknya perasaan dengki ini. Ataupun rasa cemburu dengan seseorang yang cantik rupa paras dan berharap, ya Allah ya Tuhanku, biarlah satu hari nanti dia cacat. Na'udzubillah min zalik, kita ada sifat ataupun ada sikap hasad, perasaan hasad dengki. Bukan setakat kita rasa cemburu kelebihan pada orang tu, malah kita berharap kelebihan yang ada pada individu tersebut akan hilang. Apa agaknya cara supaya seandainya ada dalam diri kita sifat-sifat mazmumah tersebut, biarlah sifat tersebut hilang daripada diri kita. Kita lihat apa cara. Yang pertama, sifat mahmudah. Kenapa Ustazah highlightkan sifat mahmudah ni? Apa caranya? Kita amalkan. Amalkan sifat mahmudah, jauhi sifat mazmumah. Kita tahu tadi sifat mazmumah ialah sifat yang keji. Jadi tinggalkan. Kita amalkan pula sifat mahmudah. Mahmudah ini sifat yang terpuji. Kita buat sifat terpuji, kita jauhi sifat yang keji. Itu cara yang pertama. Yang kedua, muhasabah. Kita koreksi diri kita, agar kita tak buat dah sifat-sifat yang keji tersebut. Setiap malam atau sebenarnya setiap kali kita solat 5 waktu tu, tak kala habis doa, kita habis salam, kita berdoa. Kita ingat balik. Selama hari ni, untuk hari ini apa yang kita dah buat sebenarnya, muhasabah diri. Kalau terasa ada membuat perkara-perkara yang tak elok, astaghfirullahalazim, beristighfar, solat taubat. Itu muhasabah diri. Kawal nafsu. Kawal keinginan yang sukakan kemegahan dunia. InsyaAllah kita dapat meninggalkan sifat mazmumah atau sifat keji tersebut. Yang seterusnya, apa lagi cara? Berzikir. Berzikir ni maksudnya kita dekat kepada Allah. Sentiasa berzikir kepada Allah agar jiwa kita suci. Seperti beristighfar. Kalau kita dekat dengan Allah, selalu ingat Allah, sebenarnya kita tak akan buat benda-benda yang tidak elok. Kita tidak akan amalkan sifat-sifat yang tidak baik. Contohi akhlak para nabi dan sahabat dalam kehidupan. Ada dah contoh teladan, tapi antara kita lah nak ikut atau tidak. Contohi
Okey, contohi akhlak para nabi dan sahabat dalam kehidupan, dan yang seterusnya ialah pilih sahabat. Sahabat sebenarnya memainkan peranan yang penting dalam diri kita. Sahabat kita itu adalah cerminan diri kita sebenarnya. Rakan-rakan yang berakhlak mulia kita pilih supaya apa? Supaya kita istiqomah lakukan kebaikan. Okey, kalau kita pilih rakan yang berakhlak baik, yang baik perangai dia, kita juga akan ikut sebenarnya apa yang rakan kita buat. Okey, seterusnya adalah hikmah kita tinggalkan sifat mazmumah. Apa kebaikan kalau kita tinggalkan sifat keji tersebut? Yang pertama, akan membentuk akhlak mulia kerana kita meninggalkan larangan Allah. Kita tak buat dah apa yang Allah larang, jadi yang tinggal dalam diri kita ialah akhlak yang baik. Okey, seterusnya memperkukuhkan jati diri Muslim dengan mengamalkan sifat mahmudah. Jati diri kita akan jadi kukuh sebab yang ada dalam diri kita adalah sifat-sifat yang baik sahaja. Okey, mendidik jiwa supaya sentiasa tunduk kepada kekuasaan Allah. Okey, jiwa yang penuh dengan sifat mahmudah sebenarnya dia akan sedar. Okey, dirinya hanya menumpang di bumi Allah dan kita tak akan rasa untuk besar diri, ujub, hasad, riak dan sebagainya. Okey, demikian perkongsian Ustazah mengenai sifat. Jauhi sifat mazmumah kerana sifat mazmumah itu meracuni jiwa. Okey, demikian perkongsian Ustazah meracuni sifat mazmumah, meracuni hati dan jiwa kita. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada anak-anak semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.